Kemiskinan bermaksud satu keadaan kekurangan daripada paras keperluan yang tertentu. Kemiskinan ini dirujuk dari segi harta benda atau kebendaan, kekurangan pendapatan, mata wang ataupun modal. Kemiskinan terbahagi kepada dua, iaitu kemiskinan mutlak dan juga kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak menjelaskan bahawa kemiskinan sebagai satu kekurangan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan-keperluan sara hidup yang paling minima, dan ia merujuk kepada satu keadaan di mana sebuah isi rumah tidak berupaya menampung keperluan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga kemudahan asas. Manakala kemiskinan relatif ini bermaksud keadaan yang menerangkan kedudukan secara relatif satu-satu kumpulan berbanding dengan kumpulan yang lain dari segi pendapatan. Konsep ini membincangkan mengenai kedudukan sosioekonomi individu atau sekumpulan penduduk. Seseorang itu dianggap miskin secara relatif apabila taraf sosioekonominya lebih rendah berbanding orang lain walaupun telah mengatasi kemiskinan mutlak. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara yang membangun. Namun begitu, masalah kemiskinan ini tidak hanya terjadi di negara yang membangun, malah ia turut melanda negara yang mundur dan juga negara yang maju. Nigeria yang terletak di daerah Afrika Barat adalah sebuah negara yang telah merdeka daripada penjajahan Inggeris pada tahun 1966. Meskipun telah mencapai kemerdekaan, namun negara yang kaya dengan hasil bumi ini masih tergolong sebagai 10 negara yang termiskin di dunia pada tahun 2014. Dengan jumlah penduduk kira-kira 173.6 juta orang, Nigeria adalah negara terbesar di Afrika yang mencakupi 47% daripada penduduk Afrika Barat. Ibu negara bagi Nigeria adalah terletak di Abuja. Nigeria juga merupakan pengeksport minyak terbesar di Afrika dengan reserve gas asli terbesar di benua itu. Kekayaan yang dimiliki hasil daripada sumber alam khususnya tidak serta-merta membuatkan negara Nigeria menjadi sebuah negara yang kaya dan makmur. Negara yang 80% lanskapnya ditutupi gurun Sahara ini adalah berkeluasan 2 kali ukuran Perancis. Namun, daripada 10,000 kilometer jaringan jalan raya yang mereka miliki, hanya 800 kilometer sahaja diturap. Jalan yang diturap pula hanyalah di kawasan-kawasan bandar. Masalah yang dihadapi di negara Nigeria adalah masalah kadar inflasi yang tinggi. Menurut Bank Dunia, kadar inflasi yang dialami oleh Nigeria mencatatkan kadar yang tinggi, iaitu sebanyak 8.5% pada tahun 2013. Menurut Okawa 1996, inflasi adalah masalah yang menimpa semua ejen penggerak ekonomi, termasuklah negara maju, negara membangun dan negara mundur. Namun, masalah inflasi biasanya lebih teruk dialami oleh negara-negara kurang maju atau mundur. Banyak faktor yang mendorong peningkatan kadar inflasi yang berlaku, terutamanya di Nigeria. Menurut Akpapan 1994, beliau berpendapat bahawa masalah kadar inflasi yang tinggi di Nigeria adalah dikaitkan dengan badan yang bertanggungjawab terhadap tindakan ejen ekonomi itu sendiri, yang mana menurut beliau pelaksanaan yang digunakan oleh Nigeria dalam menganjurkan dan mengendalikan pengeluaran dan pertukaran barangan dan perkhidmatan di negara ini serta dasar-dasar yang digunakan untuk mengekalkan sistem pengeluaran negara merupakan penyumbang utama kepada peningkatan kadar inflasi di Nigeria. Selain itu, menurut Akpapan lagi, masalah ini turut berlaku akibat ketidaktelusan golongan pemerintah yang terlibat dengan rasuah. Oleh yang demikian, faktor-faktor yang mendorong terjadinya inflasi ini telah memberi kesan yang banyak kepada rakyat Nigeria itu sendiri. Antara kesan yang dialami
oleh rakyat Nigeria ialah masalah kurangnya peluang pekerjaan dibandingkan dengan kepadatan penduduknya yang berjumlah 173.6 juta. Kadar inflasi yang tinggi akan meningkatkan kos hidup rakyat dan akan mengurangkan taraf hidup mereka. Agihan faktor-faktor pengeluaran yang tidak cekap dan telus turut akan merugikan ekonomi berkenaan. Masalah ini turut membawa kepada peningkatan kadar kemiskinan di Nigeria. Menurut laporan Bank Dunia, kadar kemiskinan yang dialami oleh Nigeria amat tinggi, iaitu sebanyak 46% pada tahun 2010. Oleh yang demikian, bagi menangani masalah ini, kerajaan Nigeria sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonominya dengan membangunkan kawasan-kawasan di Nigeria agar dapat menampung permintaan pekerjaan yang tinggi. Justru itu, bagi menyokong usaha kerajaan Nigeria untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyatnya, kumpulan Bank Dunia telah meluluskan sebanyak 500 juta USD daripada Bank Antarabangsa bagi program pemulihan dan pembangunan IBRD untuk membiayai projek pembangunan kewangan. Projek ini akan membantu meningkatkan kemudahan akses yang tinggi dan ketersediaan pembiayaan bagi mikro, perusahaan kecil dan sederhana MSME dalam bidang pertanian, perdagangan, cahaya pembuatan, perkhidmatan dan bidang-bidang lain. Projek pembangunan kewangan juga akan menyediakan sumber pembiayaan yang stabil dan boleh dimiliki melalui penubuhan institusi pembangunan kewangan DFI. DFI akan menyediakan pembiayaan kepada institusi kewangan yang layak untuk membiayai pinjaman jangka panjang kepada perusahaan kecil dan sederhana MSME dan juga pembiayaan untuk mikro kewangan bank bagi pemberian pinjaman dan untuk mengembangkan jangkauan mereka. Projek ini adalah usaha sama antara Kumpulan Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika AFDB, Bank Pembangunan Jerman KfW, Agensi Perancis untuk Pembangunan AFD dan Kerajaan United Jabatan Pembangunan Antarabangsa DFID dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan Persekutuan FMOF selama 7 tahun. Filipina adalah sebuah negara membangun di Asia Tenggara serta salah satu negara perindustrian yang baru di dunia. Pada tahun 2004, negara ini ditempatkan sebagai ekonomi ke-24 terbesar di dunia oleh Bank Dunia berasaskan pariti kuasa belinya. Namun begitu, Filipina masih lagi mencatat kadar kemiskinan yang tinggi. Pada tahun 2015, Filipina mencatat sebanyak 16.6% kadar kemiskinan. Menurut Lembaga Koordinasi Statistik Nasional, rakyat Filipina yang terpaksa hidup dengan pendapatan kurang daripada 0.6 US dolar sehari dianggap miskin berdasarkan statistik kerajaan. Melihat kepada masalah kemiskinan di Filipina, terdapat beberapa faktor yang telah dikenal pasti. Antaranya ialah kos sara hidup yang tinggi. Kemiskinan di luar bandar turut membayangi kemiskinan di bandar. Kumpulan miskin dari luar bandar berhijrah ke bandar untuk mencari kehidupan yang lebih selesa. Realitinya, tekanan hidup di bandar seperti kos sara hidup serta pengangkutan dan juga harga barang yang tinggi telah menyebabkan rakyat mengalami kesusahan dalam. Faktor yang seterusnya ialah peluang kerja yang terhad. Negara yang dihuni 100 juta orang itu mencatat 6.6% pertumbuhan ekonomi tahun lalu dan tahun ini ia memperoleh kadar grade pelaburan yang pertama daripada Fitch Ratings. Bagaimanapun, kadar pengangguran pada Januari tahun ini mencatat 7.1% dengan 20.9% lagi dalam guna tenaga yang tidak penuh atau bekerja kurang daripada 40 jam seminggu. Peluang pekerjaan yang terhad menyebabkan pendapatan untuk sara diri adalah sangat sikit dan menyebabkan mereka tidak mampu untuk menabung perbelanjaan seharian. Selain itu, model ekonomi Filipina bergantung kepada penggunaan kiriman wang daripada sumber tenaganya di luar negara dan industri luarnya yang mengambil pekerja berpendidikan tinggi menyebabkan rakyat biasa mempunyai peluang yang tipis untuk mengisi kekosongan.
Terdapat pelbagai kesan negatif disebabkan masalah kemiskinan. Antaranya ialah berlaku keciciran dalam pelajaran. Golongan ini mempunyai peluang yang tipis untuk mendapatkan pendidikan. Yuran serta kos yang tinggi untuk membeli buku dan pakaian sekolah boleh menjadi beban kewangan terhadap golongan yang berpendapatan rendah. Ia juga akan menyebabkan peningkatan kadar buta huruf yang tinggi dan tingkat ilmu yang rendah terhadap bidang sains dan teknologi serta bidang profesional lain yang akan menjadi satu kekangan kepada perkembangan ekonomi dan sosial negara Filipina. Selain itu, kecenderungan berlaku jenayah adalah tinggi. Tekanan kewangan seseorang mungkin meningkatkan kadar seseorang untuk melakukan jenayah seperti berjudi, merompak, penipuan dan pinjaman wang haram. Kemiskinan keluarga telah memaksa seseorang itu untuk menyingkirkan nilai moral dan agama. Namun begitu, kerajaan Filipina terus berusaha untuk membasmi masalah kemiskinan. Antaranya ialah program pengurangan kemiskinan dan kelestarian alam sekitar fasa 1 dan 2 bagi tahun 2015 yang telah dilaksanakan. Kerajaan Filipina telah mengeksploit alam sekitar dan sumber semula jadi di negara mereka untuk mengurangkan kemiskinan. Pelbagai program perancangan pembangunan dan proses membuat keputusan telah dibuat bagi membangunkan kawasan luar bandar yang mempunyai potensi untuk dimajukan. Selain itu, kerajaan Filipina juga membuat peningkatan dalam peruntukan bajet dan perbelanjaan bagi program-program kemiskinan di persekitaran agensi tertentu dan jabatan sektor yang terlibat. Selain daripada itu, kerajaan Filipina juga telah menganjurkan program pemindahan tunai bersyarat ataupun CCT yang telah menjadi senjata pilihan sejak tahun 2008. Program CCT menyediakan wang tunai kepada keluarga miskin selagi mereka memenuhi tugas sivik mereka dengan memastikan mereka menerima penjagaan kesihatan asas, contohnya vaksin dan menghantar anak-anak mereka ke sekolah sepanjang tahun. Selain daripada negara mundur dan negara membangun, masalah kemiskinan ini juga turut melanda negara maju. Sebagai contoh, di Amerika, mereka yang berpendapatan di bawah $23,834 setahun dikategorikan sebagai. Masalah kemiskinan di Amerika Syarikat dikatakan semakin memburuk. Seramai 45 juta orang rakyat di Amerika Syarikat dilaporkan hidup dalam keadaan miskin pada tahun 2013. Pada tahun 2010, Amerika Syarikat mencatatkan kadar kemiskinan yang tertinggi. Menurut Biro Banci, Amerika Syarikat, kadar kemiskinan ini meningkat selama 3 tahun berturut-turut iaitu sebanyak 15% pada tahun 2010. Amerika Syarikat juga mencatatkan kemiskinan kanak-kanak yang tertinggi iaitu sebanyak 16.7 juta pada tahun 2013, manakala terdapat 643,000 orang yang tidak mempunyai rumah. Faktor penyumbang kepada masalah kemiskinan di Amerika Syarikat dikatakan terjadi daripada gaya hidup rakyat mereka itu sendiri. Beberapa orang ahli teori mengatakan mereka yang miskin ini tidak mengambil langkah untuk merancang masa depan mereka. Bahan lagi, rakyat mereka yang miskin ini lebih rela menerima bayaran dan bantuan daripada kerajaan daripada mereka bekerja sebagai seorang gaji ataupun bekerja di restoran segera. Membantras keadaan ini, kerajaan Amerika Syarikat juga telah menyediakan beberapa langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Yang pertama, kerajaan Amerika Syarikat telah memberikan pendidikan yang lebih baik. Ini kerana mereka percaya bahawa pendidikan yang lebih baik akan memberikan mereka ilmu dan juga kemahiran sebagai salah satu keperluan mereka untuk hidup lebih baik. Selain daripada memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, kerajaan Amerika Syarikat juga telah melancarkan satu program Feed the Future. Program ini adalah salah satu program inisiatif untuk mengurangkan kelaparan di kalangan orang miskin. Sekaligus, ia bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Feed the Future juga telah membantu 7 juta pekebun di Amerika Syarikat dalam meningkatkan tingkat teknologi mereka. Selain daripada itu, Feed the Future juga telah meningkatkan kadar kesihatan kanak-kanak dengan bantuan makanan yang berkhasiat. Dan kepada kemiskinan ini membuatkan kanak-kanak yang lahir di Amerika Syarikat hidup dalam keadaan yang kurang sihat dan kekurangan gizi. Selain itu, kanak-kanak di Amerika Syarikat juga kerap ketinggalan pelajaran kerana tahap kesihatan mereka yang sering terjejas. Masalah yang kedua timbul akibat daripada masalah kemiskinan ini adalah masalah gelandangan. Masalah gelandangan ini terutamanya kaum wanita.
kaum wanita akan mengalami keguguran dan melahirkan anak yang tidak sihat kerana kekurangan makanan.